Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, very good morning. Tujuan saya buat live di dalam platform Dr. RR Politeknik ni ya untuk mereka-mereka pelajar-pelajar saya yang mengambil kursus projek perniagaan DPM 5. Saya cuba record dalam Mobizen uh, hampir 11 minit, cecah 198 megabyte. Setelah saya cuba uh, decreasekan dia punya resolution 11 minit dekat 190 lebih megabyte lah. Jadi besar benda tu. Jadi saya cuba try guna Facebook Live. Facebook Live dan kita finishkan dia, kemudian kita upload dalam page. Kita nak tengok berapa banyak megabyte yang dihabiskan. Ya. Bagi membicarakan berkenaan dengan projek perniagaan. Saya telah menerima untuk pelajar-pelajar di PM5. Saya telah menerima hampir kesemualah. Yang dua lagi tu mungkin dihantar dalam bentuk WhatsApp kot. Ya, laporan akhir projek perniagaan. Sebagaimana yang sedia maklum, kita ketinggalan dari segi presentation. Ya, presentation dan saya tidak berniat untuk menyusahkan pelajar-pelajar untuk present secara online sebab bukan saya tak tahu bab-bab online ni, saya ajar management information system kan. Saya tahu platform dia kan? Saya tahu kaedah dia, nak guna dia macam mana. Tapi saya tak mau dalam keadaan PKP ni kan, kita tak mau kita ni stres kan? Biar kita patuhi peraturan kerajaan, stay at home kan? Dan apa yang dah ada dalam projek perniagaan terbabit bagi saya dah cukup memadai lah, lengkap dah. Cuma kita tak ada presentation saja. Dan kena ingat presentation kan, reality sebenar presentation kan, pemakahan dia, rubrik dia melibatkan banyak elemen kan, eye contact kan, content, lagi apa, teamwork, banyak benda sebut. Dan memang agak sukar lah kalau kita nak buat secara online berdasarkan pada rubrik terbabit, unless kita tak ikut rubrik terbabit lah. Tapi tak apa. Report dah diterima. Okay. Cuma saya nak beri komen dari segi report yang telah dihantar. Dari segi beberapa perkara saja dulu. Sedikit dulu saya nak petik. Saya boleh lihat dua daripada 11 projek yang ada. Yang pertama sekali ialah dari segi objektif projek tersebut dibuat. Kita kena ingat balik. Dulu waktu saya bagi tahu, objektif kita ni untuk subjek projek perniagaan ni sebenarnya hampir sama semua kumpulan. Yang membezakan dia, ayat objektif tu hampir sama. Yang membezakan dia ialah produk ataupun servis yang dibuat. Itu saja. Ayat dia apa dia? Iaitu melaksanakan aktiviti, melaksanakan strategi pengurusan, pemasaran dan juga perakaunan bagi produk tuan-tuan dan puan ABC. Jangan beri tuan-tuan dan puan lah. Bagi produk ABCDE. Tak kira lah. Nak buat tudung ke, produk homestay ke, homestay kita bagi produk apa ni, services. Nak buat produk stokin ke. Ini yang saya baca 2-3 kumpulan sebelum ni. Okay. Jadi kita nak buat strategi dia. Itu objektif kita. Dan objektif sebab kena duduk dekat objektif lah. Tapi ada yang tulis objektif dia ialah nak buat online shopping. Kan? Itu spesifik sangat. Bahagian objektif kita general dekan dulu. Buat generalisasi. Online shopping tu yes, satu strategi pemasaran. Kan? Tetapi bukan terus tulis di hadapan, tak perlu. Di hadapan kita bagi tahu kata kita nak melaksanakan strategi pengurusan, strategi perakaunan, strategi pemasaran untuk produk sekian. Itu dulu. Okey. Bagi mereka yang buat produk, ini tadi lah bagi mereka yang tak buat produk. Mereka ambil produk sedia ada di pasaran. Okey. Dia ambil services yang sedia ada di pasaran. Itu yang mula-mula saya cadangkan dulu. Tengok ada masalah perniagaan terbabit. Okey. You masuk campur, you bagi consultancy. Itu maksud dia. Bila kita melaksanakan, you bagi consultancy pada perniagaan terbabit. Okey.
Tetapi ada kumpulan yang ambil pendekatan nak cipta produk. Nak cipta produk. Jadi dia akan ada elemen mencipta produk terbabit dan juga melaksanakan strategi-strategi yang saya sebutkan tadi. Jadi dia ada dua perkara. Dia cipta produk dan dia melaksanakan strategi terbabit. Okay? Itu objektif projek perniagaan. Itu kena tulis kat depan tu. Kena betul kan objektif terbabit. Kena faham. Objektif terbabit itu. Dan memang satu objektif saja. Itu saja. Bunyinya memang, ayatnya memanglah 1 baris, 2 baris saja. Tapi kena ingat, bahagian berikutnya nanti, barulah kita elaborate secara panjang lebar apakah objektif terbabit yang sebenarnya. Itu peringkat awal. Objektif saja dah kena buat banyak perubahan kepada kumpulan-kumpulan yang masih lagi tak faham. Banyak kali dah dibagi kuliah benda terbabit. Okey. Jadi itu bahagian yang pertama. Cuba lihat dulu objektif yang telah dibuat. Betul tak apa sebagaimana yang saya katakan? Ikut tak sebagaimana yang saya telah tuliskan objektif terbabit bagi pihak tuan-tuan dan puan, saya telah tuliskan dekat Google Drive waktu kita daftar kepada pertandingan iPropack. Saya dah betul kan title dan juga objektif. Kita nak melaksanakan strategi terbabit. Itu benda yang kita kena tekankan dalam projek perniagaan. Kita bukan projek macam student mechanical, student electrical. Mereka membuat projek, memang dia orang fokus kepada produk. Buat produk, ada innovation pada produk terbabit. Tetapi kita ni perdagangan, kita lebih fokus produk yang telah dicipta oleh orang-orang engineering terbabit. Kita ambil, kita nak buat strategi dia untuk benda tersebut boleh di-commercializekan. Itulah kita punya kepakaran kita as a commerce department team. Itu yang saya hendak. Okay, bahagian pertama nanti saya akan tengok yang berikutnya. Saya akan sambung dalam bahagian yang kedua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.